Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Saudara penerbit Ustaz Mahdi Syarudin, saya pendengar yang mulia sekalian, alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kali ini kita menyambung kembali kuliah tafsir kita, masih lagi menerusi ayat yang menceritakan tentang perutusan Nabi Musa kepada Firaun. Iaitulah pada ayat yang ke-28 firman Allah Subhanahu wa taala. Sebelum itu ayat 27. Kita akan masuk ke 28, seterusnya ke 29 tentang dialog yang berlaku tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala Musa inni uztu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu biyawmil hisab. Wa qala Musa inni uztu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbir la yu'minu biyawmil hisab. Wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanahu ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. صدق الله العظيم. Dan Musa berkata, sesungguhnya aku berlindung kepada Rabbku dan Rabb kamu, Tuhan aku dan Tuhan kamu, dari setiap orang yang menyombongkan diri yang tidak beriman pada hari hisab. Dan seorang lelaki yang beriman di kalangan pengikut-pengikut Firaun yang menyembunyikan imannya berkata, apakah kamu akan membunuh seorang lelaki kerana dia menyatakan Tuhanku adalah Allah, padahal dia telah datang kepadamu dengan membawa keterangan dari Rabbmu? Jika dia seorang yang pendusta, maka dialah yang menanggung dosa-dosanya itu. Dan jika dia seorang yang benar, saya sebahagian bencana yang diancamkannya kepada kamu akan menimpa kamu. Sungguhnya Allah tidak menunjuk orang yang melampaui batas lagi pendusta. Lelaki yang beriman tadi berkata, hai kaumku, untukmu lah kerajaan pada hari ini dengan berkuasa di muka bumi. Siapakah yang akan menolong kita dari azab Allah jika azab itu menimpa kita? Firaun berkata, aku tidak mengemukakan kepadamu melainkan apa yang aku pandang baik, dan aku tidak menunjukkan kepadamu selain jalan yang benar. Para pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, kuliah yang terdahulu kita telah bincangkan perkataan aus dan perkataan ustu. Ustu ni merujuk kepada, dalam bahasa Arab kalau kita pelajari, perkataan aus ini adalah datang dari perkataan yang bawa maksud bergantung kepada seseorang dalam menghadapi keadaan yang menekan. Jadi penggunaan kata dalam bentuk lampau ni menunjukkan Nabi Musa telah pun mohon bantuan Allah sejak awal sebelum berjumpa dengan Firaun lagi. Kita semua sedia maklum dalam kes kebangkitan Nabi Musa menjadi Nabi dipilih oleh Allah ni, selepas baginda dan Nabi Musa termasuk salah seorang daripada ulul azm. Ulul azmi ni maknanya Nabi yang paling kritikal tekanan berlaku ke atas mereka dan ujian yang dihadapi itu, iaitu 4 orang Nabi ni, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, lagi Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW. Inilah 5 orang Nabi yang merupakan Nabi Ulul Azm, Nabi-Nabi Ulul Azmi. Sudah mendengar yang rahmati dan dikasihi Allah sekalian. Jadi Nabi Musa telah minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala, maknanya sebelum lagi bertemu dengan Firaun. Dan itulah yang Allah gambarkan dalam surah Taha ayat 45-46. Rabbana innana nakhafu ay yafruta alaina aw ay yatgha. Qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Nabi Musa dan Nabi Harun memohon kepada Allah, wahai Tuhan kami takut kalau dia berlaku zalim pada kami. Jawapan Allah, jangan kamu rasa takut kerana aku bersama dengan kamu mendengar dan juga melihat. Sama ada ucapan ini ditujukan oleh Musa kepada Firaun terus ataupun kepada Bani Israel, ini adalah benda yang dipersisihkan oleh para ulama. Yang penting permohonan bantuan itu telah berlaku sebelum daripada pertemuan ini. Kan kita belajar seperti disebut oleh Abu Bakar dalam kitabnya Al-Mufradat, bahawa sebenarnya
Nabi Musa ni umurnya ketika wafat adalah 120 tahun. 40 tahun adalah tempoh dia jadi Nabi. Dia pergi ke Madian untuk belajar menjadi Nabi daripada Nabi Shu'aib. Dalam peristiwa yang masyhur, Allah nyatakan surah Al-Qasas, bantuan dihulurkan kepada 2 orang anak gadis dengan ikhlas itu. Akhirnya menjadilah beliau tetamu kepada Nabi Shu'aib, menjaga kambing. Dan dalam masa yang sama 8 hingga 10 tahun 10 tahun berada di situ. Usianya ketika keluar dari Mesir 30 tahun. Duduk dengan Nabi Shu'aib 10 tahun. Kemudian berdakwah kepada Fir'aun lagi 40 tahun kemudian. Jadilah 80 tahun. Dan kemudian meninggal dunia selepas Fir'aun mati. Nabi Musa masih hidup lagi 40 tahun, sesat bersama dengan pengikutnya yang degil. Lalu hukuman Allah kepada mereka. Mereka berada dalam tih, yatihuna fil ard. Mereka ni berada dalam keadaan tidak bertemu jalan keluar di padang pasir Sinai selama 40 tahun. Dan wafatlah Nabi Musa. Jadi maknanya Nabi Musa telah mohon kepada Allah SWT, meminta bantuan kepada Allah untuk mengatasi Fir'aun yang zalim ini sejak dalam pembelajarannya lagi, pendidikan yang dialaminya lagi. Para pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, dalam kuliah terdahulu juga kita telah jelaskan bagaimana masalah takabur diatasi. Takabur ni bukan saja dalam kes Fir'aun. Kalau Fir'aun sajalah, tidak. Kita harus faham bahawa kita juga kena keluarkan diri kita, pelihara diri kita, jaga diri kita daripada sifat takabur. Kerana dalam hadis yang sahih, Nabi telah bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk syurga seorang yang dalam hatinya terdapat perasaan sombong walaupun sebesar zarah. Jadi sifat takabur yang ada pada Fir'aun dan ada pada orang-orang lain ini yang kita perlu kikis, dia penghalang masuk dalam syurga. Kerana ia bukanlah akhlak seseorang mukmin. Akhlak orang mukmin ni adalah melayakkan dia untuk masuk pintu syurga, sedangkan kesombongan itu menutup pintu syurga itu. Para pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, sebenarnya takabur ni, kata Imam Ghazali, ada banyak jenis. Takabur, rasa diri melebihi orang lain, rasa diri mengatasi orang lain. Sebab dalam hadis riwayat Muslim yang lain, man safaha al-haq wa ghamasa an-nas, siapa yang menolak kebenaran, merendahkan orang lain, maka itulah yang dimaksudkan dengan takabur. Kata Imam Ghazali, takabur ni tuan-tuan, ikhwati fillah, bahawa sifat takabur ni ada berbagai-bagai jenis. Ada 3 bahagian, kata Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Juga ada dihuraikan dalam kolom mengenal diri, mengenal pribadi kita dalam majalah Solusi, Melebur Takabur. Sombong yang paling penting, yang paling besar, yang paling bahaya sekali, sombong kepada Allah SWT. Inilah kesombongan yang paling buruk dan hanya dilakukan oleh orang-orang yang suka membangkang, menghina, memandang dia terlalu mulia, macam kisah Namrud ataupun Namrud. Dari 3 orang yang menguasai dunia, 3 orang yang Allah beri kepadanya kekuasaan untuk menguasai dunia. Salah seorang daripadanya adalah kafir, iaitu Namrud bidzal ataupun Namrud biddal, merujuk kepada raja yang berkuasa seluruh dunia bawah naungannya ini. Malangnya akhirnya kehidupannya begitu hina bila masuk nyamuk dalam telinganya, tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Inilah yang membakar Nabi Allah Ibrahim dalam kisah yang Allah gambarkan dalam suratul Baqarah. Alam tara ila alladhi haja Ibrahim fi rabbih an ataahu Allahul mulk idh qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumiit qala ana uhyi wa umiit qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bi syamsi min al-mashriq fa'ti biha min al-maghrib fabuhita alladhi kafar. Namrud ini seorang yang keji, yang jahat, yang sombong kepada Allah SWT. Datang Nabi Ibrahim kepadanya mengatakan bahawa Tuhanku menghidup dan mematikan. Dia jawab, aku pun menghidup matikan juga. Punyalah jahatnya Namrud ini, ataupun Namrud dibawa 2 orang hamba ni. Seorang dipancung kepada di depan Nabi Ibrahim, ni aku bunuh dia, aku matikan dia. Yang seorang ni aku hidupkan dia, aku tak kenakan hukuman padanya. Dia merasakan dia Tuhan. Ni sombong yang paling tinggi sekali, yang paling angkuh yang ada pada Namrud dan juga ada pada Fir'aun. Akhirnya Nabi Musa pun mengatakan, Tuhanku telah menerbitkan matahari daripada timur, cuba engkau terbitkan dari barat. Tadi kau kata kau boleh hidup dan matikan. Nabi Ibrahim tidak mati hujah.
Lalu dia mengemukakan, Tuhanku telah mendatangkan matahari sebelah timur, kau datang ke sebelah barat. Fabuhital ladzi kafar. Akhirnya terpegunlah dan bingunglah orang yang kafir ini. Tengok ayat Allah. Allah tidak katakan fabuhital kafir, tapi Allah sebut fabuhital ladzi kafar. Ini pun satu uslub gaya bahasa yang menarik, seperti dijelaskan oleh Al-Imam As-Suyuti dalam Mu'tarakil Aqran. Jadi orang yang kafir akan sentiasa bingung dan kecewa bila berdepan dengan fakta-fakta yang dikemukakan. Sekiranya kita ni benar-benar menguasai ilmu-ilmu ini, kita mampu mengalahkan mereka. Sila mendengar ni mulia Allah sekalian, sombong yang kedua iaitu sombong kepada para rasul. Dia rasa dirinya mulia, dia merasakan dirinya tidak patut untuk mengikuti rasul, menganggap rasul ni hanya merupakan manusia biasa. Seperti yang berlaku dalam surah Az-Zukhruf, Allah menceritakan kepada kita kisah yang dikatakan oleh Qatadah, bahawa yang dimaksudkan oleh ayat ni iaitu Walid bin Mughirah dan juga Abu Mas'ud As-Saqafi. Orang-orang Quraisy ini minta Nabi dipilih daripada kalangan orang yang mulia, bukannya orang miskin macam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan Allah sebut, وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. Mereka berkata, mengapa Quran ini tidak diturunkan kepada orang besar di kalangan dua buah negeri, sama ada Mekah atau Taif. Jadi dua orang tokoh yang dimaksudkan iaitu Walid bin Mughirah ataupun Abu Mas'ud As-Saqafi. Mereka ni orang kaya. Kenapa Quran tak turun kepada orang kaya? Dia pandang Nabi Muhammad ni hina, dia takabur pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan bahawa Muhammad ni seorang yang miskin, seorang yang tak ada harta macam Abu Mas'ud As-Saqafi dan juga Walid bin Mughirah. Tuan yang mulia sekalian, sombong yang selalu berlaku pada kita lah sombong pada manusia. Itulah seorang ni memuliakan dirinya sendiri, menganggap orang lain terhenti, menganggap orang lain rendah, menganggap orang lain remeh, menganggap orang lain tidak berada pada martabatnya. Muslim-muslimat yang dimuliakan Allah sekalian, Imam Ghazali ni kalau bercerita, ya Allah, dikemukakan bukti, tunjuk, contoh-contoh, memang kita akan dapat lihat jelas maksud takabur itu sendiri. Bacalah dalam Ihya Ulumuddin sebagai contoh saja. Kadang-kadang seorang itu menjadi sombong, takabur kerana ilmu. Orang ulama yang ada ilmu tinggi ni, dia merasa takabur. Orang Melayu panggil takabur. Dia rasa orang lain lebih rendah daripadanya. Kenapa berlaku begini? Kata Imam Ghazali, berlaku begini kerana dahulu dia menuntut ilmu bukanlah kerana Allah. Dia menuntut ilmu memang daripada awal niatnya nak dikenang orang, nak disebut orang jago, nak dikatakan dia lah paling hebat, nak supaya orang puji dan puja dia. Jadi muslim-muslimat ini boleh kawan sekalian, ini satu perkara. Ataupun perkara kedua, kata Imam Ghazali, orang yang mempunyai ilmu ni juga mempunyai sifat takabur kerana ketika dia menuntut ilmu ataupun selepas dia mendapat ilmu, hatinya mula kotor, dia tidak sedar. Hati ini kotor saudara kerana berdampingnya dengan orang fasik. Jadi seorang alim tapi duduk sentiasa dengan orang fasik, bergaul bebas dengan orang-orang perempuan tanpa ada kawalan, tanpa ada kontrol. Lama-lama dia tak sedar dirinya sudah selama-lama diheret oleh sifat-sifat fusuk yang ada pada orang dia bergaul dengannya. Ini bahaya kita kalau tak ada satu suplemen rohani yang kuat, dengan mudah kita dipengaruhi oleh keliling kita, kata Imam Ghazali. Memang niat awalnya dulu untuk ilmu baik, tapi bila dia telah berkecimpung dalam bidang kerjayanya, dia mula lalai, dia mula lupa, maka kotorlah hati. Bila kotor hati, dia mula takabur, cakapnya pun macam orang awam, tidak lagi seperti orang yang diberikan ilmu oleh Allah SWT, tidak lagi mempunyai sifat khasyah. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Orang yang takutkan Allah itulah ulama. Ulama ni maksudnya Imam Ghazali orang yang ada ilmu Islam, lebih dekat dengan Allah, lebih takut, tapi tidak bagi sekolah, lebih tinggi pelajarannya, tapi pergaulan yang tidak dikontrol, maka jadilah dia seorang yang lalai. Allah, menarik sekali isu tentang takabur ni saudara. Kerana amalan yang bergunung sekalipun, kalau hati ini kotor, takut-takut tak dinilai oleh Allah SWT. Dan Allah ajar kita dalam surah Syu'ara yang lalu kita bincangkan, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tidak manfaat harta benda dan anak pinak yang ramai, melainkan yang datang bertemu dengan Allah dengan hati yang selamat sejahtera. Nampaknya takabur ni satu mazmumah yang merosakkan hati. Walaupun ayat ni turun khusus fokusnya kepada individu yang berkaitan dengan Nabi Musa, pertentangan Nabi Musa terhadapnya,
tak mengapa untuk kita mendalami agar kita dapat atasi kelemahan tersebut. Kita akan lanjutkan lagi dengan kuliah akan datang. Allahu a'lam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.